Buletin Didik 12 Mac bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3.8 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA untuk pemberian bantuan set pakaian seragam sekolah kepada murid orang asli bermula tahun ini hingga 2023. Bantuan ini merupakan sebahagian daripada inisiatif mengurangkan peratusan keciciran murid orang asli dan menggalakkan mereka ke sekolah. KPLB memaklumkan sehingga kini sebanyak 7,494 set bantuan persekolahan telah disampaikan oleh JAKWA di seluruh negara dengan 2,629 daripadanya disalurkan di Pahang. Selain bantuan seragam sekolah, KPLB juga menyediakan bantuan lain seperti pengangkutan dan bantuan wang saku dalam memastikan masyarakat orang asli mendapat pendidikan sempurna. Majlis penyerahan bantuan itu berlangsung di Sekolah Kebangsaan LKTP Kecau 1 di Kuala Lipis, Pahang oleh Timbalan Menteri 1 KPLB, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad yang juga Ahli Parlimen Lipis. KPLB juga berharap inisiatif yang dilakukan kementerian bagi membantu masyarakat orang asli dapat membantu melahirkan generasi baharu yang bakal menjadi pemimpin, seterusnya menyumbang tenaga dan bakti kepada masyarakat tersebut dan negara. Permaisuri Johor, Raja Zarif Sofia Almarhum Sultan Idris Shah yakin para pelajar yang menerima bantuan komputer riba di negeri itu dapat memanfaatkan kurniaan berkenaan sebaik mungkin. Menerusi hantaran pada laman Facebook The Royal Johor, Raja Zarif Sofia yang juga pengerusi Yayasan Raja Zarif Sofia Negeri Johor menzahirkan rasa prihatin berkenaan isu-isu dan cabaran semasa pendidikan termasuk proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Baginda juga amat memahami cabaran ekonomi semasa serta beban yang ditanggung golongan ibu bapa, sekaligus berkenan agar dikurniakan komputer riba kepada pelajar-pelajar berpotensi tinggi daripada keluarga B40 yang tersenarai dalam IKASih daerah Johor Bahru. Raja Zarif Sofia bertitah kurniaan komputer riba itu diharap dapat membantu melancarkan proses pembelajaran baik di rumah mahupun di sekolah demi meraih kecermelangan akademik untuk masa depan yang lebih cerah. Menurut hantaran terbabit pada 3 Februari lepas, sebanyak 53 komputer riba diagihkan di bawah fasa pertama hasil perbincangan dengan pihak sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru, Jabatan Pendidikan Negeri Johor serta Yayasan Raja Zarif Sofia Negeri Johor. Fasa kedua yang memanfaatkan 100 penerima pula dimulakan pada 24 Februari lepas. Ia melibatkan pelajar pelbagai bangsa daripada Sekolah Menengah Kebangsaan SMKP Sultan Ibrahim, SMK Taman Tun Aminah, SMK Datuk Pengawal Timur, SMK Taman Universiti 1 serta beberapa sekolah lain di daerah itu. Yayasan Raja Zarif Sofia Negeri Johor turut mengambil kesempatan merakam penghargaan kepada beberapa badan korporat yang menyumbang bagi menjayakan usaha murni berkenaan demi memastikan kelancaran proses pembelajaran para penerima pada waktu penularan pandemik ini. Masih dengan komputer riba, sebuah syarikat optometri di utara tanah air turut menyumbangkan alat sama kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Tindakan itu sekaligus membuktikan keprihatinan rakyat Malaysia khususnya dalam membantu golongan yang berdepan masalah dalam pembelajaran di sebalik penularan pandemik COVID-19. Menurut pengarah urusan QAP Optometris Roswalin Abu Samad, sumbangan itu bagi membantu pelajar yang masih menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, terutamanya pelajar sekolah menengah yang hanya akan kembali ke sekolah untuk sesi secara bersemuka bermula pada bulan depan. Buat masa ni laptop sangat diperlukan untuk pelajar. Orang kata untuk belajar dalam secara online kan. Jadi untuk benda ni dapat inisiatif sebab saya banyak dengar cakap sebab ramai yang merintih kata anak nak belajar tapi tak ada kemudahan laptop tu kan. Jadi saya ambil inisiatif untuk berikan percuma laptop sebanyak 30 unit kan.
Buat permulaan, 5 pelajar dari keluarga kurang berkemampuan telah dipilih di sekitar Bagan Serai. Majlis perasmian penyampaian sumbangan komputer riba itu disempurnakan Exco Pembangunan Luar Bandar, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Perak, Datuk Zainul Fadzi Paharudin. Penyerahan sumbangan 25 lagi penerima akan dilakukan secara berperingkat membabitkan 5 lagi cawangan syarikat berkenan. Antaranya cawangan yang terletak di Kamunting, Simpang dan Trong. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersama Permodalan Nasional Berhad PNB melaksanakan program infak makanan khusus untuk calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2020. Ia bertujuan bagi memudahkan murid mendapatkan bekalan makanan tengah hari tanpa perlu bergerak jauh, selain memberi kelegaan kepada keluarga berpendapatan rendah B40. Menurut Pengarah Pendidikan di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Zainal Abbas, program ini turut memberi peluang kepada mereka menikmati juadah mengikut standard kualiti hotel yang dijamin kebersihan penyediaannya. Kita tahu pelajar-pelajar SPM ni dia tak dapat keluar. Di antara sesi-sesi peperiksaan itu tak dapat keluar. So mereka menyediakan pack makanan untuk dinikmati. Dan lebih istimewa pack makanan ini disediakan oleh chef-chef terkemuka daripada hotel PNB sendiri. Dan it is not makanan yang biasa-biasa. Harap kerjasama ini bersama-sama PNB akan diteruskan di Kuala Lumpur ini untuk membantu para pelajar B40 khasnya dalam mereka menjalani kehidupan pendidikan di Kuala Lumpur ini. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan pek makanan program infak makanan oleh Permodalan Nasional Berhad di Ibu Negara siang tadi. Dalam pada itu, program ini turut memberi penghargaan kepada para petugas, pengawas dan pentadbir sekolah yang terlibat menguruskan peperiksaan SPM 2020. Sebanyak 5,000 pek makanan akan diagihkan kepada 5,000 murid serta para petugas SPM 2020 dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Gelombang haba yang melanda beberapa lokasi negara ini memberi kesan kepada golongan berisiko, terutama kanak-kanak. Pembukaan sekolah menjadikan murid-murid mudah terdedah kepada cuaca panas, memudahkan mereka mengalami dehidrasi. Susulan itu menjadi tanggungjawab ibu bapa serta guru memastikan kesihatan murid-murid tidak terjejas. Ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, tidak ada aktiviti luar kelas yang dibenarkan. Justru mengurangkan risiko murid-murid terdedah kepada kesan cuaca panas. Bermulanya sesi persekolahan 2021 bulan ini pastinya satu cabaran bagi murid-murid untuk mengharungi cuaca panas. Oleh itu, kebanyakan ibu bapa disaran membekalkan air minuman yang mencukupi untuk anak-anak. Kita bekalkan dengan air minum lah, banyak sebab memang dia sekolah petang tapi dia sebenarnya sekolah daripada pagi, sekolah agama pagi. Lepas tu pukul 11 lebih tu transit masuk ke sekolah petang. Memang suruh galakkan dia minum air masak banyak-banyak lah. Memang sekarang panas. So dia bawa pergi sekolah pun bawa air. So sediakan dia bekal tisu semua. So bila saya sampai sekolah baru dia turun untuk pergi tuju ke kereta. Maknanya dia tak tunggu dekat kawasan panas lah. Rata-rata ibu bapa yang ditemui menyatakan mereka turut menasihati anak-anak mengurangkan aktiviti fizikal selain mengingatkan mereka untuk menunggu di tempat redup sejurus tamat sesi persekolahan. Ada juga di kalangan ibu bapa membekalkan baju tambahan yang lebih nipis untuk dipakai sejurus tamat sesi persekolahan. So kalau balik, selalunya kita bawa satu t-shirt spare, so dalam kereta dia boleh tukarlah. So nak mengelakkan dia macam walaupun rumah tak jauh sangat tapi tak comfortable kan, panas, berpeluh-peluh baju basah semua macam tu. Kalau sebab dia tu dia memang kuat berpeluh, and then dia kalau kelas tinggi, kalau dia balik pun dia selalu penat dan panas. So kalau dia pergi sekolah pun kita akan extrakan dia air ataupun kain untuk dia lap peluh.
Semalam, Jabatan Meteorologi melaporkan 7 kawasan di Semenanjung berada pada tahap 1 iaitu berjaga-jaga susulan gelombang haba. Kawasan terbabit meliputi Pulau Langkawi, Kota Star, Kuala Muda, Baling, Kuala Kangsar, Kinta dan Batang Padang dengan suhu boleh mencecah sehingga 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Bersua kembali. Selepas ditutup hampir 20 tahun, negeri Kelantan bakal mempunyai sebuah taman haiwan dengan pembukaan semula Zoo Kuala Kerai pada Julai depan. Ketua Jajahan Kuala Kerai, Tengku Abdul Rahman Tuan Yunus berkata, ia berkonsepkan zoo haiwan peliharaan dan taman hutan bandar bagi memberi peluang kepada kanak-kanak serta pengunjung menyentuh dan berinteraksi dengan haiwan yang ada di situ. Tengku Abdul Rahman berkata, kerja-kerja menyiapkan infrastruktur seperti pagar, laluan pengunjung, lanskap serta kandang haiwan dan sangkar burung sedang giat dilakukan. Untuk permulaan akan diletakkan 100 haiwan seperti burung, landak, rusa dan spesies haiwan peliharaan yang boleh didekati oleh pengunjung pelbagai umur. Kanak-kanak juga boleh memberi makanan dan mendekati haiwan sekaligus membentuk hubungan antara manusia dan haiwan. Saya fikir bersama wife, saya kata kita buat benda yang lebih kecil sedikit tapi menarik. Antaranya kita buat macam petting zoo lah kan. Untuk berikan ruang kepada pengunjung untuk berinteraksi antara binatang dengan haiwan. So dia ada sifat akademik sikit lah untuk bagi pelajaran kepada kanak-kanak yang tidak dapat melihat binatang ni secara live. Sekarang susah pun nak tengok binatang kan. Jadi kita bagi peluang ke dia untuk interaksi. Mana dia masuk zoo ni dia boleh bagi makan kepada binatang dan sebagainya lah. Binatang yang jinak-jinak, bukan kata binatang yang liar lah kan. Kita petting zoo. Haiwan liar lain seperti harimau, buaya, singa atau gajah tidak akan ditempatkan di zoo berkenaan disebabkan kos penjagaannya yang tinggi. Pembinaannya kini sudah 35% siap dan dijangka siap sepenuhnya pada Jun sebelum pembukaan sebulan kemudian kepada pengunjung. Apa yang paling menarik, zoo itu terletak di pinggir bandar Kuala Kerai, mempunyai pemandangan cantik kerana terletak di kawasan tinggi selain laluan berbukit. Zoo yang terletak di kawasan seluas 2.22 hektar itu mempunyai 4 aras, di mana aras bawah mempunyai surau dan kawasan rehat untuk keluarga bersantai. Zoo itu asalnya diwujudkan sebagai Muzium Mergastua pada tahun 1964. Ia ditutup dan diganti dengan Taman Burung pada 2007 dan akhirnya turut ditutup pada 2010 ekoran kos perbelanjaan makanan haiwan yang tinggi. Zoo berkenaan yang bakal menjadi kawasan tumpuan penduduk turut mendapat peruntukan RM1 juta daripada kerajaan negeri bagi membangun dan membaiki semula kawasan yang rosak. Zoo ni merupakan pada asasnya dia adalah sebuah muzium mergastua dan pada kemudiannya telah dibentukkan kepada taman burung dan sebagainya. Maka identiti zoo pada kali ini adalah menekan kepada aspek petting zoo lah. Di mana kita akan gabungan antara hubungan antara manusia dan alam sekitar lah. Elemen-elemen taman hutan bandar kita terapkan dalam ni. Maknanya bukan hanya zoo, tapi kita boleh menikmati landscape dari segi keindahan dan sebagainya. Sambil kita peneraman dan sebagainya, boleh bergambar dan sebagainya lah. Sambil mengenal haiwan lah. Pengunjung akan dikenakan bayaran iaitu RM5 bagi kanak-kanak dan RM7 untuk dewasa. Bayaran tiket itu bagi menampung kos penyelenggaraan dan membayar gaji kaki tangan zoo berkenaan. Turut disediakan kemudahan seperti kios, tandas, wakaf dan siar kaki bagi kemudahan para pengunjung melihat keindahan alam di kawasan berbukit. Dianggarkan 300 orang bakal mengunjung zoo itu setiap hari apabila dibuka kelak bermula jam 9 pagi sehingga 6 petang. Pihak pengurusan juga bercadang membukanya pada waktu malam. Dalam usaha mengasah kemahiran menulis bahasa Inggeris bagi pelajar sekolah menengah, kumpulan Sunwear dan Persatuan Oxford dan Cambridge Malaysia menganjurkan pertandingan esei Sunwear Oxbridge.
Menurut Pengurus Besar Kanan Jenama Pemasaran dan Komunikasi Kumpulan Sunway, Niktasha Nik Kamarudin, tahun ini merupakan tahun ke-8 pertandingan berkenaan diadakan selain mendapat sokongan penuh daripada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Kami menerima lebih daripada 19,000 penyertaan daripada pelajar-pelajar di seluruh Malaysia sejak kami menganjurkannya buat kali pertama pada tahun 2014. Pertandingan ini dihakimi oleh pakar-pakar bahasa Inggeris dari Persatuan Oxford dan Cambridge Malaysia serta guru-guru bahasa Inggeris dari Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan para pemenang pertandingan dipilih adalah terdiri daripada peserta yang terbaik, the best of the best. Para peserta juga berpeluang memenangi beberapa hadiah termasuk derma siswa, wang tunai dan mata ganjaran berjumlah RM200,000. Pertandingan ini bukan sahaja terbuka kepada semua pelajar sekolah menengah tetapi juga kepada guru-guru sekolah menengah di bawah Sukatan Pelajaran Malaysia. Jelas Niktasha, ia terbahagi kepada 3 kategori iaitu kategori A untuk pelajar tingkatan 1 hingga 3, kategori B untuk pelajar tingkatan 4 dan 5, manakala kategori C, kategori baharu untuk para guru. Krisis perperangan sehingga membawa kepada musibah kemanusiaan sejak 10 tahun lalu. Sehingga kini telah meragut lebih 12,000 kanak-kanak. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF turut mendedahkan kegentingan sama turut mengakibatkan berjuta lagi kanak-kanak dinafikan hak untuk ke sekolah. Ketika ini, hampir 2.45 juta kanak-kanak di negara itu gagal mendapatkan akses pendidikan formal. Menurut pengarah wilayah UNICEF Timur Tengah dan Afrika Utara, Ted Chaiban, situasi semasa keadaan kanak-kanak di negara bergolak itu sangat tidak menentu. Apa tidaknya dengan ekonomi Syria yang hampir lumpuh, kemudahan kesihatan yang terhad, ekoran kebanyakan hospital musnah dibom, ditaji pula dengan penularan pandemik COVID-19 menjadikan kanak-kanak di Syria seolah-olah hilang tempat bergantung harap. Syrian children in 2020 had a triple burden. They had the burden of the conflict, they had the burden of the deteriorating economy, and this is not just in Syria. We are of course extremely concerned about the situation in Lebanon as well. And of course they had the burden of COVID-19. Lebih parah, statistik turut menunjukkan hampir 6,000 kanak-kanak seawal 7 tahun direkrut untuk terlibat sama dalam kancah peperangan. Dedah UNICEF lagi, sekurang-kurangnya 3 kanak-kanak akan maut mahupun cedera setiap hari ketika Damsyik masih gagal menyelesaikan konflik ketenteraan. So firstly, these are the verified reports that come directly to the United Nations through the monitoring and reporting mechanism. Regrettably and sadly, the actual number is probably significantly higher. But this is the number of children that have been verified as having been killed and made, often directly as a result of the conflict. Sehingga kini peperangan yang bermula sejak Mac 2011 itu telah meragut hampir 1/2 juta mangsa selain memaksa 5 juta rakyat negara itu menjadi pelarian. Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Amerika Syarikat NASA mengesahkan asteroid terbesar dijangka menghampiri bumi pada 21 Mac ini. Bagaimanapun, agensi Angkasa Amerika Syarikat memaklumkan ia tidak berpotensi bergesel dengan bumi bersandarkan kepada jaraknya yang kira-kira 2 juta kilometer. Menurut pengarah Center of Near-Earth Object Studies, Paul Childers, asteroid 2001 FO32 dianggarkan mempunyai diameter kira-kira 3,000 kaki atau 914 meter dan ditemui 20 tahun lalu. Difahamkan objek itu akan bergerak sekitar 77,000 batu sejam atau kira-kira 123,919 km sejam, lebih cepat daripada kebanyakan asteroid. Saintis utama di Jet Propulsion Laboratory NASA, Lance Banner, memaklumkan dengan jarak yang boleh dikatakan hampir ini dapat memberi peluang kepada pihaknya untuk membuat kajian lanjut. Namun pada masa ini terlalu sedikit maklumat untuk dikongsikan.
NASA berkata ahli astronomi berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ukuran asteroid dan komposisinya dengan mengkaji cahaya yang dipantulkan permukaannya. Sama ada kita seorang pelajar yang kabur ataupun terlupa, kurang jelas ataupun hilang pemahaman kita tentang sekolah, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab proses pembelajaran akan berlaku pada perkara yang ketiga, iaitu setiap pelajar apabila kembali ke sekolah mesti tahu tentang objektif mereka ke sekolah. Kenapa kita pergi ke sekolah? Okey, kepada ibu bapa, anda masih lagi seorang frontliner kepada proses PDP di sekolah dan juga PDPR di rumah. Pakistan menyekat aplikasi perkongsian video TikTok untuk kali kedua selepas mahkamah mengarahkan platform itu ditutup kerana kandungan tidak beretika dan bermoral. Aplikasi terbabit tidak dapat diakses di Pakistan bermula semalam. Aplikasi milik China yang popular dalam kalangan anak muda Pakistan itu disekat atas alasan yang sama oleh agensi telekomunikasi negara berkenaan. Lembaga Telekomunikasi Pakistan mengeluarkan arahan kepada penyedia perkhidmatan untuk segera menyekat akses aplikasi TikTok. Sebelum ini, aplikasi TikTok dipersalahkan oleh seorang penasihat Perdana Menteri Imran Khan kerana mempromosikan eksploitasi dan seksualisasi wanita muda. Peguam Sarah Ali Khan berkata, Mahkamah Tinggi Peshawar memerintahkan aplikasi TikTok dihentikan susulan video bertentangan standard etika dan nilai moral Pakistan. Sementara itu, TikTok memaklumkan ia mempunyai perlindungan yang kuat untuk menjaga kandungan yang tidak sesuai. Gergasi internet Google memberi penghormatan dengan mengenang jasa ahli epidemiologi kelahiran Malaysia, Dr. Wu Lien Teh yang mencipta pelitup muka. Google Doodle memperingati Dr. Wu Lien Teh dengan memaparkan lukisan imejnya di halaman utama enjin carian berikutan tarikh 10 Mac lalu menandakan ulang tahun ke-142 kelahiran mendiang. Paparan wajahnya pada halaman Google Doodle turut memberi mesej tersirat kepentingan pelitup muka. Menurut laporan South China Morning Post, ciptaan Dr. Wu Lien Teh amat bermanfaat dan digunakan secara meluas dalam usaha mengekang penularan wabak. Berdasarkan biografi di laman sesawang Google, anak kelahiran Pulau Pinang itu mencipta topeng pembedahan yang dianggap pelopor topeng N95. Ia bagi mengekang penularan wabak Manchuria yang merebak di barat laut China pada 1910. Ketika itu, kerajaan China melantik Dr. Wu Lien Teh untuk menyiasat penyakit terbabit dan cara ia berjangkit antara manusia melalui pernafasan. Berikutan itu, Dr. Wu Lien Teh menghasilkan topeng pembedahan khas menggunakan kapas dan kain kasar serta menambah beberapa lapisan kain sebagai penapis udara. Dr. Wu Lien Teh kemudian menasihatkan orang ramai memakai pelitup muka bagi mengelak daripada terkena jangkitan. Pakar bedah yang juga penerima hadiah Nobel dalam bidang fisiologi ini turut bekerjasama dengan pemerintah China untuk menubuhkan stesen dan hospital kuarantin di negara berkenaan. Pendakian cerombong setinggi 360 meter di Eropah mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab. Salam hormat dan Assalamualaikum.